Alif Aziz, Masya Allah Abang Alif. Allahu Akbar. Allah Assalamualaikum warahmatullahi subhanallah. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah. Allah Allah Allah. Ini hadiah dari Allah Saya ni. segan. Allah. Kita Allahu Akbar. Apa alhamdulillah Abang Alif. Sihat batuk-batuk tu. ada sihat alhamdulillah. Sihat bang? Sihat dah alhamdulillah. Tengah alhamdulillah Abang sihat alhamdulillah. Allah. Tak ada syuting. Tengok kurang ada syuting ke? Saya sekarang ni buat masa sekarang ni saya tengah fokus dekat Gegar Berganza lah, All Star Gegar Berganza. Di mana Okey, alhamdulillah, syukur Allah, rezeki Allah bagi muparua kan. Juara-juara semua yang sebelum-sebelum ni musim untuk bertanding untuk tahun ni lah. So saya fokus kat tu. Okey. Kita cerita pasal keluar dah ni. start kan? Dah start alhamdulillah. Minggu ni adalah minggu keempat. Saya tadi tengok live minggu keempat. Tengok live abang ni, saya rasa ni Allah, bukan rasa lah, saya yakin ni Allah tegur lah. Sebab saya sebenarnya jumpa Nabil semua kan. Pernah keluar sekali. Tapi sama-sama kita dah dekat, kita ni dah lama tak dapat keluar, dah sejuk tu orang kata ni kan. Dah lama tak dapat keluar. Jangan cakap sejuk. Abang cukup risau orang cakap sejuk. Okey, ni abang cerita pengalaman masa abang keluar 40 hari first time dekat Kuantan dulu tahun 2008. So bila abang keluar 40 hari kat Kuantan, masa tu kita orang punya jemaah untuk dihantar sediakan orang pergi istimak tahun 2009 tu. Jadi bila sampai dekat Kuantan, so sampai kat satu road ni, adalah salah seorang jemaah dan jemaah kita orang ni macam jauh sikit lah kan. Terus tanya orang tempatan. Ada siapa-siapa yang kakun sejuk tak sini? Rupanya ada syurah Kuantan dalam mesyuarat tu, dia tak sedar. Siapa cakap sejuk-sejuk ni? Kau hadis mana kata sejuk-sejuk? Kau tahu orang tu sejuk? Apa maksud awak sejuk? Jangan panggil orang kakun sejuk ke, bukan. Dia tak ada. Dia macam tadi Abang Syam Jibang tu cakap, semua orang ni sedang diuji. Kadang dia tak dapat keluar, ada sebab-sebab yang kita tak tahu. Tapi dalam kehidupan harian dia, abang dekat Gegar Berganza tu lagi besar ujian tu kat situ dengan kawan-kawan, hati-hati perempuan ada. Tapi ajak dia orang solat pun dah kira besar dah tu bang. Jangan kata sejuk. Okey, apa nak dikongsikan pagi ni? Boleh, saya suka. Saya nak kongsi tak apa pandai, nak cakap tak pandai. Saya kata ambil manfaat apa punya perkongsian tadi hadis-hadis, insya-Allah. Rasa macam kita duduk majlis, insya-Allah. Okey, kalau macam tu, sebagai seorang hati sebenarnya ulama-ulama begitu, ulama hikmah beritahu, bila satu orang artis tu dibagi hidayah, sebenarnya satu tiket khas untuk diorang. Sebab contoh macam ustaz-ustaz, dia nak panggil orang datang kepada agama ni, dia kena cari followers dulu kan. Tapi artis ni dia ada followers. Dah ada followers. Cuma dia nak kena ubah sikit je dia punya cheat tu. Kan baru ni saya ada buat show dengan kawan-kawan saya, dia kata, bang, kata tak apa, nyanyi. Tak payah banyak pun. Last sekali habis buat show, saya pesan semua jaga solat awal waktu. Itu je. Itu pun besar tu. InsyaAllah. Abang ada followers berapa ramai? Followers dia tengok. Alif Aziz punya followers ada 68,000. 68,000. Abang buat live nyanyi-nyanyi ke berlakon sikit. Last sekali dalam masa berapa minit. Sebelum kita berpisah, saya nak pesan jaga solat. Itu pun Allahu Akbar. Allahu Akbar, abang. Jangan risau. Nabi pun tak bagi kita terlalu merendahkan diri sangat. Bukanlah rasa sombong. Jangan terlalu mudah kena rasa kita ni pun dosa. Nabi tak bagi. Jangan kita hina dosa kita tu sebagai satu benda yang buatkan kita down. Jangan. Kita kena semangat. Ni peluang ni. Peluang Alif Aziz tu dapat hidayat. Yang tu. Allahu Akbar. Itulah saya pun tak berkesempatan jumpa hari, insya-Allah. Saya macam ni, saya pernah rasa macam ni. Masa dulu-dulu, saya cerita sikit lah. Masa dulu 2020, insya-Allah. Masa tu PKP kan. Dan pada waktu tu saya pertama kali keluar 3 hari dalam tempoh tahun 2020 ni lah. Jadi masa tu, masa PKP ni adalah di mana semua orang stres. Untuk abang nak keluar rumah, tak boleh gaji, tak boleh pergi kerja, itu ada yang kena buang kerja, itu ini macam-macam. Tapi pada waktu tu saya selalu kan yelah kalau kawan-kawan kita cakap siapa yang tashkil. Untuk saya tengok Allah gerakkan hati lah. Saya tengok Abang Faizal Ismail FBI punya DJ Faizal dekat Instagram. Saya pun tak pernah tahu pasal, saya pernah dengar lah Jumaat Tabligh ni, tapi saya tak pernah ada kawan-kawan yang pernah ajak. Jadi saya DM sendiri, Allah susun sampai saya dapat keluar. Bila saya dah keluar tu, Allah. Saya dapat rasakan
Yelah, walaupun di luar daripada rumah ni macam-macam benda berlaku, sedangkan kita pun tak ada job lagi, saya belum masuk Gegar Berganza lagi, saya belum berlakon lagi, tapi suasana tu tenang, kan, suasana yang tenang. Tetapi fast forward selepas saya dah keluar Allah bagi rezeki menjuarai Gegar Berganza tahun 2021, lepas tu saya dapat job shooting dan sebagainya. Kita nampak perbezaan kita dulu jaga amal macam mana dengan selepas Allah dah beri kita sedikit rasa rezeki tu, kita pula dah tinggal tu. Tapi saya dapat bezakan macam mana tenang ni suasana rumah saya sewaktu. Belum ada job, belum ada apa, tapi dalam rumah tenang. Dan saya dapat satu kesedaran di mana ketenangan dan kemakmuran di dalam rumah ataupun dalam kehidupan masing-masing ini dia bukan tertakluk pada rezeki. Ada orang ada duit banyak. Saya masa waktu tu alhamdulillah rezeki pun tak putus-putus, tapi disebabkan ialah atas kelemahan kita, mungkin amal kita tak jaga macam mana sebelum Allah beri tu. Macam contoh kan, sebelum saya menang apa semua, bila kita doa sungguh-sungguh macam ya Allah, kalau aku macam ni aku akan buat macam ni, kalau aku ni aku buat ni. Jadi Allah pun beri sebiji-sebiji apa kita minta. Jadi persoalan saya tanya diri saya lah, persoalan dia bukan pasal apa yang Allah boleh beri, sebab Allah ni maha kaya, beri pun tak pernah miskin. Kalau apa pun khazanah Allah tak pernah habis, tak pernah kering. Tapi persoalan dia saya lah, untuk saya ni sebagai seorang hamba, kita punya janji tu yang kita cakap kita nak buat tu kita buat ke tak? Maka ternyata manusia ni macam saya lah, banyak kita apa saya kata macam lalai dan sebagainya. Kelemahan lah. Tapi alhamdulillah saya rasa walau macam mana pun Allah tetap beri teguran juga dari segi bentuk ujian macam-macam lah. Mungkin kita tersasar jadi isu macam ni apa semua, buat malam-malam sebelum tidur buat saya reflect. Ni Allah sebenarnya macam-macam dah ya Allah beri pada saya. Sebenarnya bang, saya ni sewaktu 2019 2018 saya dah pernah rasa saya takkan pernah jadi kat tempat saya sekarang ni. Dah give up lah, orang kata ni dah give up lah dengan life lah. Macam-macam berlaku dalam kehidupan saya punya, kehidupan dengan keluarga lain, saya punya kehidupan dengan itu lain, macam-macam. Saya dah sampai nak give up lah. Tapi itulah nak kata Allah Subhanahu Wa Taala ni kalau dia nak angkat seseorang ataupun nak beri apa-apa sekelip mata, tak ada siapa-siapa pun boleh halang. Dan sekiranya Allah nak tarik sesuatu daripada seseorang, tidak ada siapa-siapa boleh bantu. Ini adalah satu yang saya nampak dengan mata saya sendiri, dan saya dapat kesedaran tu dengan izin Allah, di mana duit, kemasyhuran, duit kita, harta, job kita, orang kenal ke apa, kerana benda ni tidak menjaminkan ketenteraman hati. Kerana Allah pun Allah beritahu pada kita juga, hanya dengan mengingati Allah hati kita akan rasa tenang. Itu jawapan dah. Saya dulu cari jawapan kat tempat lain bang, degil. Dan Allah dah kata sama lah kita ni jenis nakal-nakal yang telah berjaya dijinakkan. Nak kena terantuk dulu. Sebenarnya manual book tu bukan kita kata manual book apa lagi, Allah turunkan Quran tu, dalam tu ada semua jawapan. Tapi yelah, macam saya ni, saya tak nak ikut jalan untuk belajar mengaji, tak nak. Tapi kita nak ambil jalan kita sendiri. Itu pun Allah masih beri lagi tarik dan bantu lagi. Jadi sebenarnya tadi masa saya scroll TikTok ni, bila saya bukan maksudnya Allah izinkan saya untuk Allah gerakkan, Allah pilihkan. Dia jadi satu, macam mana kata satu teguran. Saya anggap sebagai satu teguran, kerana ada banyak je video pada tadi saya scroll kan. Tapi pasti ada sebab kenapa saya lekat untuk tengok live abang ni. Hanya mungkin Allah nak izin Allah SWT. Dan kalau sekiranya saya tak buat apa-apa selepas saya tengok perkongsian dan apa yang Allah dah izinkan saya join live ni, sekiranya saya tak buat apa-apa azam ataupun saya tak buat apa-apa langkah untuk cuba perbaiki apa yang saya patut perbaiki, banyak benda nak perbaiki, maka saya lah yang dipersalahkan. Kita tak boleh salahkan Tuhan. Kerana Tuhan dah bagi teguran, bagi jalan, bagi tunjuk, tapi kita yang tak nak ambil. Allahu'alam. Samalah abang yang mendengar ni pun terkena juga abang juga ni. Sama ni. Kita ni semua kadang tersasar. Tapi Allah SWT tu maha kasih, kadang dia hantar orang ingatkan kita. Benar. Abang selalu kalau macam abang rasa tersasar, abang akan jadi guideline siapa? Dia Astem. Abang akan call dia Mesap. Tolong Mesap nasihat sikit. Ya asalah, lu real. Dia pernah keluar dengan dia kan? Pernah keluar dengan dia Astem kan? Benar, insya-Allah. Raja Reggae Malaysia. Kan.
Tapi dia punya ikram tu, Allah Akbar. Betul. Suara luria. Masya-Allah. Dia punya akhlak tu, dia punya hikmah tu, Allah, abang memang sejuk hati. Dia rindu besar mana. Mainlah sini ni je 3 hari jom. Ada hal sikit, 1 hari boleh. Ada hal 1 jam. Oh, dia nak tashkil juga kita keluar tu. Masya-Allah. Dia punya kasih sayang tu, Allah. Saya azam insya-Allah semoga yalah. Dia kadang-kadang orang banyak tanya, macam bagi tahu, Alif, ni kehidupan ni kan, kehidupan ni saya pun cakap untuk ingatkan saya lah. Ada orang pernah cakap, Alif, sebaru-baru lah saya masa tu orang kata masih Josh lagi kan. Lepas menang Gegar Berganza 2021 tu saya masih Josh lagi. Alif, kau nak kena belajar untuk balance. Contoh kan, kau nak kena balance. Kau tak boleh terlampau Josh sangat. Itu dunia pun nak, ini pun nak. Tapi pada waktu tu saya dapat satu yang mungkin Allah bagi ilham ni kan. Saya terfikir sendiri dalam kehidupan ni, sebenarnya kalau orang kata macam mana Alif nak balancekan kan, macam contoh kita ni nak balancekan agama dan kita nak balancekan dunia kita punya komitmen dan sebagainya. Sebenarnya untuk pendapat saya lah, saya bukan kata benda ni dalil ke apa, ni pendapat saya. Sebenarnya dia memang tak ada balance pun bang, sebab kalau kita nak timbang dua perkara, contoh kita nak balance kan, contohlah kita ada penimbang, kita letak satu benda kat belah kiri, kita letak satu benda belah kanan, dan kita nak balancekan dia, nak kasih lurus. Maksud dia apa? Maksudnya belah kiri tu dia kena sama berat dengan belah kanan. Kalau sebelah tu 10, kanan kena 10, baru dia imbang. Tapi adakah kalau kita nak cakap dalam erti agama pula, adakah pula kita nak kata dunia dengan akhirat ni sama berat? Mana sama berat? Tak sama berat. Tak sama berat. Dunia dengan akhirat tak sama berat. Jadi untuk saya rasa untuk menjawab soalan tentang sama ada kita ni patut imbang ke apa, sebenarnya dia tidak ada cara untuk timbang, kerana dulu guru-guru lah masa saya keluar sikit-sikit, Alhamdulillah, beberapa kali guru-guru bagi tahu, kita kadang-kadang bagi tahu, dunia ni dia macam seumpama saya pada Singapura, saya nak pergi KL kan, destinasi dia adalah Kuala Lumpur. Bila kita bawa kereta, ada R&R, tempat isi minyak, itu kita singgah kat situ, kita beli barang-barang, kita isi minyak dan sebagainya untuk kita teruskan perjalanan pergi KL. Jadi guru-guru bagi tahu, adakah bila kita bawa kereta tu, kita pergi dekat R&R tu, adakah kita nak buat rumah kat situ, nak beli, nak buat apa? Tak ada, sebab kita bukan nak duduk situ sampai bila-bila, kita nak pergi KL kan, contohnya. Jadi sama juga saya ingatkan diri saya lah sekali lagi, Alhamdulillah kerana dapat join live abang ni, saya ingatkan diri saya dan semoga kita semua dapat ingatkan diri kita, insyaAllah ambil manfaat, insyaAllah. Bukan daripada siapa yang berkongsi, sebab saya pun banyak kelemahan, tapi ini saya kongsi apa yang ialah bila jemaah kongsi, saya kongsikan, insyaAllah. Benar. Apabila kita dalam atas muka bumi Allah ni, tujuan akhir kita adalah rumah kita yang abadi di akhirat. Maka dunia ni kita kena anggap dia sebagai macam satu arena di mana kita ambil apa yang kita perlu untuk bekalan menuju ke tempat destinasi akhir tu. Ni bukan tempat kita abadan kita semua sini sementara. Saya pun tak tahu bila saya nak pergi. Saya pun tak tahu, kita pun semua tak tahu, tapi yang kita tahu pasti hari tu akan datang di mana kita akan dijemput balik. Saya pun tak tahu bila, boleh jadi 1 hari, boleh jadi 1 minggu, boleh jadi lagi 10 tahun. Saya pun tak tahu, Allah Alam. Tapi ini peringatan saya ingatkan diri saya yang utama sekali, dan juga kita semua insyaAllah adalah dunia ni, macam tadi abang kata, dunia ni sementara dan akhirat itu selamanya. Walau macam mana lah kita rasa kita lemah, banyak dosa, saya cakap untuk saya lah, selagi mana hayat di kandung badan itu adalah tanda-tanda Allah masih memberi kita ruang untuk kita pulang kepada Allah. Maksudnya adalah dulu pernah satu ustaz bagi tahu, kata orang-orang yang tinggi takwa, yang iman, yang beriman, yang tinggi takwa, dia bila dia bangun setiap hari, dia tak rasa macam hari ni aku ada lagi untuk buat ini, buat itu. Bangun lagi, maksudnya aku masih ada dosa, ya Allah masih bagi peluang lagi untuk taubat, insya-Allah. Pemikiran sampai tahap macam tu, insya-Allah. Jadi saya cubalah mana-mana cebisan apa yang kita rasa terkesan ni, saya cuba untuk ingatkan balik, insya-Allah. Saya dah follow dah abang punya saya pun belajar dekat Gegar Berganza berapa minggu lagi kat sana? Dia total 12 minggu bang. Total 12 minggu. Sekarang ada 8 minggu lagi. Minggu ni adalah minggu keempat. So kalau ada rezeki insya-Allah ada sampai ke bulan 12. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, tapi sebenarnya pada abang abang bagi kata-kata semangatlah
untuk sama-sama, sebab abang pun follow Alif juga. Jadi untuk bagi kata-kata semangat dekat Alif dengan kawan-kawan, terutama Nabil yang ada dekat sana juga, jangan rasa terhalang untuk benda-benda agama ni. Tak perlu nak jadi ustaz ke apa. Alif is Alif, tapi Alif kena fikir abang rasa cemburu sebab Alif diletak dalam tempat yang macam Alif kata tadi, bila bangun pagi kita rasa kita dapat peluang bertobat. Tapi Alif di sana, Alif dapat peluang ajak orang lain pun bertobat sama. Masya-Allah. Lagi besar. Lagi besar tu. Jadi dahsyat sikit. Mujahadah dia, Lif. Mujahadah, Lif. Nak jaga iman suasana tu, Allah lagi pandang tu. Allah hantar tu. Allah letak awak dengan Nabil kat sana sebagai tentera Allah yang underground punya. SB lah. Jangan pandang dia punya buruk sekarang kan. Mungkin di kalangan tu ada kawan-kawan kita yang tak tutup aurat. Tak apa, kita sampai-sampaikan, bagi taklim ke, hidupkan taklim kat sana, baca 1-2 hadis cukup lah. Ambil hadis tentang zikir. Dia ambil hadis yang berat-berat. Takutkan dia tengok, beratnya. Ambil yang bagian zikir ke. Barang siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Itu je, simple je. Yang penting ada hadis disampaikan pada dia orang. Masa abang cakap, dulu pernah ada juga, siapa, ada lah guru-guru yang bagi tahu, kata, Alif, kan, sekiranya lah katalah setiap artis ataupun orang-orang yang yalah dipinjamkan kemasyhuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dapat hidayah dan diorang tinggalkan dunia tu. Kata semua orang dapat, contohlah yang ni dapat A dapat tinggalkan, B dapat tinggalkan. Maka siapa yang akan cuba untuk sampai menyampaikan dan juga merayu kepada rakan-rakan kita yang lain. Maksudnya Ustaz tu kata, adakah kita ni untuk ingat diri kita je saja? Kita tak kesian kawan-kawan kita semua sama-sama. Mungkin mereka pun juga mencari juga. Jadi sebenarnya kata Alif, mungkin apabila Allah beri hidayah, maka medan setiap orang berbeza-beza. Ada orang medan kat sini, ada orang medan kat sini. Jadi mungkin untuk awak, medan awak kat sini memang mujahadah dia berat sikit lah. Tapi dia bagi tahu setiap benda yang ialah contohlah mujahadah dia besar macam ni, pasti dan pasti Allah akan gantikan dengan yang setimpal dengannya. Maksudnya macam itulah, bagi semangat kat kita kan. Sebab saya pun risau juga masa cakap, ya Allah, saya ni pun lemah kan. Lepas tu kita pula nak duduk kat medan ni, nak buat usaha sikit-sikit mana kita mampu, kita rasa risau. Tapi Ustaz tu bagi tahu, kata Alif, sekiranya lah kamu berjaya ataupun kamu cuba Allah izinkan dan kamu berjaya, maka ketahuilah medan orang berbeza-beza dan Allah punya semua ada kira-kira di sisi Allah. Benar. Kita rasa susah betul nak tundukkan pandangan contoh kan. Tapi kita berjaya di dalam medan kita, maka di sisi Allah ada kira-kira dia. So benda tu saya dengar, saya dapat semangat jugalah. Lepas tu saya kongsilah dengan Nabil. Nabil pun cakap benda sama juga kan. Aku pun sama lemah Alif, kata aku pun sama lemah Alif. Kita ni belajar-belajar insya-Allah kan. Kata kalau kita tinggalkan, kau tinggalkan, aku tinggalkan, semua orang tinggalkan, maka yang nak kawan-kawan kita yang kita sama-sama enjoy, sama-sama apa semua tu, siapa nak ingat kan? Siapa nak ajak kan? Itulah sebenarnya. Kalau nampak mata kasar, Alif ni dah keluar 3 hari masih menyanyi lagi. Orang tak nampak kat situ. Betul. Tapi abang yakin Alif, kalau Alif nak naikkan semangat lagi, ni abang bagi satu satu tips. Okey, Alif ada 8 bulan lagi dekat sana kan? Sampai bulan 12 insya-Allah lah, doa sampai habis lah. So 8 bulan, siapkan satu buku dengan pen, 1 bulan 1 orang. Bulan ni ada, bulan ni Alif ikram dia, belanja dia untuk sediakan nama dia 1. Bulan depan seorang. So habis bulan 12 dah ada 8 orang, 8 keluar 3 hari dengan Alif sekali. Boleh? Insya-Allah. Ikram bukanlah jos dengan dia. Ikram dia, belanja dia makan, minum. Kau nak apa? Tak ada, aku nak kau keluar 3 hari. Bukan sekarang, bulan 12 nanti. Masya-Allah. Bulan depan seorang lagi. Dia nak keluar bulan 12 nanti. 8 bulan awak bawa satu jemaah tau. InsyaAllah. Amin kan. Allah mudahkan. Amin insyaAllah. Kita sangka baik kat situ je. Betul insyaAllah. Dalam live apa pun ada saya punya rakan baik lah. Dia asal daripada Singapura. Pun sama dengan background. Sama background dengan saya dululah. Waktu kita muda-muda. Kita memang all out. Kaki enjoy lah, all out lah. Jadi Alhamdulillah pada waktu saya rasa tahun lepas ataupun awal tahun ni, dia pun sedia keluar 3 hari. Jadi dia keluar 3 hari. Alhamdulillah. Allah. Tapi dia dah keluar beberapa kali. Lepas tu dia balik lagi. Contohlah macam dia rasa macam Mak Alif, aku segan lah kan. Aku segan sebab yelah kita dah berapa lama macam gini, Allah bagi hidayah tapi kita tak ada. Ni bang, dia cakap Assalamualaikum ni, Asyik Muslim ni. Asyik Muslim. Assalamualaikum Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Singapura Masya Allah. Dia cakap
ya kita macam mana ni sebenarnya, kita ni patut rasa risau, kita patut rasa apa, kerana apa, apabila Allah bagi hidayah kat kita tu, sekarang kita buat benda main-main macam gini kan, macam mana. Jadi saya pun bila dengan dia ni, saya selalu bercakap dengan dia, saya rasa macam cakap, perasaan ni, saya ada sahabat lah, Ammar Sufi Ali selalu cakap, dia kata, sahabat, perasaan takut, perasaan risau, risau pasal dosa, risau pasal apa ni, dia seumpama tetamu yang Allah hantar kepada kita. Tetamu ni bila dihantar, kalau kita tak sambut dengan baik, kita risau-risau tetamu tu keluar dan tak datang lagi. Maka apabila datangnya tetamu yang dikategorikan sebagai tetamu ni, iaitu perasaan risau takut ni, maka kita kena sambut. Gunakan tu sebaik mungkin, sambut, dan insya-Allah ada kebaikan, ada khair di sebaliknya insya-Allah. Maksudnya bila kita rasa takut ni, kita jangan tak buat apa-apa lah dengan rasa tu kan. So saya ajak dia masuk join live ni pun pukul 4 tadi. Alhamdulillah. Pukul 4 awak ajak masuk live abang DJ. Allahu akbar. Alhamdulillah. Cakap kosong, cakap sia-sia, baik kita join lah dia. Betul. Kata kongsi-kongsi ni pun satu inspirasi pada orang-orang yang mungkin ada mungkin yang lagi teruk lagi pada kita tak tahu. Allah hadirkan, mungkin Allah hadirkan Alif untuk bagi semangat kat dia orang. Siapa tahu? Saya kongsi-kongsi, kalau ada silap ke perkongsian ke apa, minta maaf bang. Allah. Sebab abang pandang satu je. Dalam hadis pun ada, abang selalu baca. Macam Alif, macam kita lah, dunia seni ni kita duduk dalam tempat-tempat biasalah orang kata lara, maksiat. Tapi ada hadis, Nabi dah cover awal dah. Barang siapa yang ada dalam tempat maksiat tu, tapi niat dia nak ajak orang tu tinggalkan maksiat, slow-slow ajak orang solat, dan dalam hati dia membenci kemaksiatan. Walaupun dia dalam tempat maksiat, maka Allah tak bagi dia dosa maksiat tu. Berbanding dengan orang yang duduk kat rumah tak pergi tempat maksiat, tapi dia seronok. Tengok, happy-happy dengan maksiat, tapi dia tak ada rasa benci, dia akan dapat dosa yang sama. So kat situ dah play safe dah. So Alif ada kat situ, dengan Nabil niat dekat situ untuk ikram. Ikram kawan-kawan. Allahu akbar. InsyaAllah, amin. Abang baru ni pergi juga RTM. Tengok Blues Gang lagi. Dengan di Asam tu. Di Asam, DJ, jom ikram gua. Kita ikram Blues Gang. Pergi tengok hiburan minggu ini. Sambil tu jumpalah hati-hati kawan-kawan lama kat RTM kan. Jumpa adik-adik angkat abang yang awet-awet yang jaga bahagian suruh paksa tepuk. Yang bahagian paksa tepuk. FM. Kata kau daripada dulu tak habis-habis ajak orang tepuk. Abang ni macam kenal lah. Akulah Abang Iwan lah. Abang dah berubah. Ni semua kau punya doa lah. Dulu kau tengok aku nakal sangat. Kau doa, aku dah berubah dah. Kan? Hampir di rumah pun. Nanti abang bagi kau buku taklim baca kat rumah. Boleh bang, saya nak dengar hadis tu. Dulu abang ada jual, tak dapat beli, dia kata. Tengok dorang nak, tapi tak ada siapa nak hampiri. Betul. Kan? Jadi Alif punya tugas besar kat sana. Jangan pandang yang maksiat tu, memanglah. Dunia kita jangankan pergi tempat Gegar Vaganza, pergi bazar Ramadan pun banyak lah. Kan? Tak nak cakap apa, tapi kita tu. Gunakan apa yang Allah bagi tu. Alhamdulillah, abang syukur sangat bila dapat tu. Alif dah keluar 3 hari. Nabil keluar 3 hari. Abang follow kat IG dulu si Syarul Rizwan. InsyaAllah. Dia selalu mesej, bang saya nak keluar 3 hari. Kata ni PKP tak boleh keluar rol. Awak cuba cari jemaah-jemaah. Tahu-tahu dia dah keluar 3 hari. Allahu Akbar, syukur. Saya pernah keluar dengan Syarul beberapa kali juga. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tak apa dek, teruskan dia doa dengan Allah. Allah kekalkan kita. Satu bang, saya kongsi sikit insyaAllah. Boleh, sila. Ada waktu kita baru keluar lah, saya keluar dengan Syarul apa semua, keluar dengan Nabil apa semua. Lepas tu orang yelah dalam industri yang persoalkan, Macam Alif, kenapa lah kan, contoh kata Alif, kenapa lah Syarul tu dia berhenti lah lakonan, sayang lah handsome apa benda semua, sayang lah kejayaan dia macam ni macam tu, kenapa kan wasted lah itu lah ini apa benda. Saya mungkin Allah ilhamkan pada waktu tu untuk saya jawab. Bukan sebab saya backup sebab itu sahabat saya, bukan, tapi saya rasa terpanggil untuk memberi jawapan yang saya beri pada diorang. Jawapan saya. Ada jawab apa? Saya cakap, kita tak perlu question, kita tak perlu persoalkan, oh sayanglah dia sekarang rezeki dia macam ni macam tu, kerana kita tak tahu. Saya ni yang masih lagi aktif dalam dunia hiburan ni, yang kononnya kata rezeki tak putus-putus, syuting tak habis apa semua, malam saya mungkin saya tak boleh tidur. Fikir itu, fikir ini dengan keluarga macam gini, macam itu. Mungkin Allah Subhanahu Taala ada beri sesuatu kepada Syarul, sahabat saya Syarul, yang Allah tak beri pada kita. Kita tak tahu, mungkin malam dia tidur nyenyak. Kita yang banyak job ni tidur tak nyenyak. Mungkin dia Allah, kita nampak tak berlakon tak apa, dia dapat tidur malam dengan nyenyak, dapat bangun buat tahajud apa semua. Jadi saya cakap, saya minta maaf lah saya jawab macam ni. Bukan kerana saya backup itu kerana sahabat saya, tapi pada saya, kita tak perlu persoalkan kerana beliau telah mengambil langkah untuk hijrah dengan cara dia.
Dan pasti Allah akan ganti benda yang lebih baik untuk dia. Saya tengok sahabat saya Syarul tu pun kadang-kadang saya rasa cemburu dari segi yang baik lah. Kerana kekuatan dan dia pun ada cerita dengan saya apa dia beri cabaran-cabaran dan ujian sewaktu dia mengambil langkah untuk berhijrah dengan cara sebegitu. Maka apabila orang datang kat saya sewaktu kita syuting apa cakap sayang saya, mungkin kita rasa sayang untuk dia. Kita rasa kesiannya kawan saya ni dah tak berlakon semua. Tapi sebenarnya hakikatnya kita patut kesian kat diri kita sebab mungkin kita belum dapat lagi apa yang Allah dah beri pada dia. Allah. Jadi betul, kalau ada silap dalam jawapan tu saya cakap dengan orang, saya minta maaf lah. Tapi ini pandangan saya kerana kita jangan tengok segi luaran. Luaran kita macam ni, luaran dia macam tu apa. Kita tak tahu. Mungkin dia hidup tenang, dia tak ada gaduh-gaduh, dia tak ada mengumpat itu ini, dia tidur malam ni, Allah bagi dia ketenangan yang mungkin kita belum dapat lagi kerana kita masih lagi dalam keadaan yang macam ni lah. Kita risaukan orang tu, risaukan orang, sedangkan kita patut risaukan untuk diri kita juga. Saya cakap daripada kita cakap tentang Syarul berhenti berlakon, baik kita tengok diri kita apa sebenarnya yang kita boleh perbaiki. Saya cakap untuk saya lah kerana bila kita tengok cermin dan kita jujur dengan diri kita, pasti contohlah saya dulu katalah ini sebagai contoh, dulu saya ni kuat pergi naik kelas, atau saya kuat macam ni, saya kuat mencarut contoh. Bila kita dah improve, Allah izinkan kita untuk dah tak pergi dah tempat-tempat macam tu, kita dah tak mencarut, kita rasa kita dah baiki dua kekurangan ni. Tapi kalau kita tengok cermin dan jujur, mesti kita akan dapat cari lagi kekurangan-kekurangan. Banyak lagi ya. Bila kita tengok diri kita kuranglah masa untuk tengok orang luar punya masalah. Dia ni tak cukup, dia tu tak cukup ni. Sebab saya pun tak cukup juga. Jadi bila kita tengok luar, kita cakap orang ni macam tu, orang ni macam tu. Bila kita cakap, orang tu bukan boleh berubah pun. Kalau kita cakap sendiri-sendiri, kita cakap dengan kawan-kawan kita mengumpat, bukan kita boleh bantu pun situation orang tu. Maka kalau kita tengok diri kita sendiri, insya-Allah kita boleh cubalah nak ubah orang, tak boleh kita cubalah ubah diri kita dan kita ikhlas dengan cuba perbaiki diri kita ni, mana tahu itu menjadi asbab kan, orang tengok, orang pula Allah bagi hidayah insya-Allah. Dia tak rugi dia bila kita niat bagi diri ni, selalu abang bagi tamsilan, dia macam kita nak makan lah, kita akan nak guna pinggan, so kita akan basuh pinggan tu. Betul. So niat kita nak makan guna pinggan. Tapi bila kita basuh pinggan, kita akan dapat dua lagi kebaikan yang menyusul. Pertama, tangan kita pun akan bau wangi. Yang kedua, tempat kita letak pinggan tu pun akan kita bersihkan. Faham tak? Masya-Allah, benar. So kita niat nak bagi diri, tapi Allah akan gerakkan orang terdekat kita pun akan dapat manfaat, orang jauh pun akan dapat manfaat. Masya-Allah. So jangan rasa, yalah memanglah kata-kata manusia ni kadang persoalan-persoalan tu buatkan kadang kita terkrik-krik juga kan. Tapi tak apalah, insya-Allah selagi kita serahkan pada Allah, insya-Allah Allah SWT bagi kita kekuatan untuk kita nak berubah. Yang penting sama kita kena support each other. Lantaklah orang nak cakap apa pun, manusia selagi boleh cakap macam-macam dia nak cakap Liv. Macam ni macam ni apa TikTok ni, masya-Allah. Tapi bagus juga dia join live ni pagi-pagi pukul 5, masya-Allah. Mungkin dia baru bangun tahajud tu, tak apa, kita sangka baik je. Betul, sangka baik, insya-Allah. Betul. Kadang orang ni dia kadang menguji, semua teruji semua standard lah Liv. Kalau kita macam abang lah kan, bila abang diuji ada kadang orang yang tanya macam soalan macam Liv, abang cakap dia, abang Iwan, kau sendiri yang volunteer diri kau nak terjebak dalam dunia seni, inilah dunia ni kan. So abang ingatkan dia, abang dulu abang orang kampung datang KL kan, nak kerja, nak sangat jadi pelakon, jadi DJ radio, dah duduk kelang kabut nak berhadapan pembina tu. Cukuplah jemaah tabligh cukup 3 hari. Dapatlah belajar doa. Kalau tak cukup, tak tahulah abang pun ke mana nak pergi. Kan, tidur kat Pudu Raya pernah, tidur kat mana-mana, kat Padang Bola pernah kan. Allahu Akbar. Itu semua ujian-ujian lah. InsyaAllah. Alhamdulillah abang syukur. Semoga dapat istiqomah pun cukup lah kan. Amin. Istiqomah. Allah Akbar. InsyaAllah. Okey, Opa pun sama. Opa sebenarnya bukan kita saja. Setiap di antara kita sebenarnya Allah hantar kita untuk ingat sesama kita. Jangan kita rasa kita ingat orang tu kita dah baik, tak ada, kita sama-sama. Kita pun ada kelemahan macam saya pun ingatkan anda semua, bukan mana saya ingatkan anda semua kena buat. Saya tak payah, kita pun kena buat juga sama-sama. Berkasih sayang, macam kata Abang Syah Jibam tadi, bila kita niat nak menyampaikan dengan niat untuk orang pun dapat manfaat, Allah akan didik lidah kita supaya Allah jangan jadikan lidahku ini menyakiti hati hamba-hamba Allah yang lain. Itu je. InsyaAllah. Teruskan Alif, teruskan. Semoga berjaya di dunia di akhirat. Berjaya gegar Vaganza tu pun itu Allah nak bagi. Siapa nak boleh nafikan, Allah nak bagi kan.
Yang penting perjuangan mujahadah tu. Saya kongsi tadi kalau ada tersilap ke apa, saya minta maaf lah kepada semua. Allah, sama-sama lah bang. Okey, sebelum mengakhiri, sekejap lagi pun dah nak masuk subuh dah, 5.20 dah. Okey, apa kata-kata terakhir untuk Alif pagi ni dalam live ni, untuk semangat, bagi kata-kata semangat sikit lah. Sebab Alif pernah hadapi jatuh bangun, kata-kata semangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih juga kepada Abang Irwan kerana sudi jemput saya untuk kongsi-kongsi sikit-sikit yang saya pernah dengar. Saya cuma kongsi apa yang saya pernah dengar dulu waktu saya keluar. Dan juga kepada semua, insya-Allah, baik buruk kita semua Allah tahu, insya-Allah. Jadi untuk saya, macam saya kata tadi lah, apabila kita rasa kita dekat atas, Allah nak ambil pun sekejap, saya pun dah pernah rasa. Dan apabila kita rasa kita kat bawah dah tak ada harapan pun, sebenarnya kalau kita, Allah tengah test, sebenarnya kalau Allah nak naikkan, nak ubah hidup kita tu, perkara yang mudah bagi Allah, tak susah pun untuk Allah buat. Jadi apa yang saya nak sampaikan untuk, pertama sekali peringatan untuk diri saya sendiri, dan juga semoga kita semua dapat ambil manfaat, insya-Allah, adalah apa-apa sekalipun dalam keadaan selagi masih ada hayat di kandungan badan, maka kita cubalah untuk perbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Ini untuk saya lah, saya ingatkan saya di pagi-pagi ni, perbaiki hubungan kita dengan Allah, kerana untuk Allah mengubah hidup kita tu adalah benda yang paling mudah bagi Allah. Tak susah, apa pun tak susah untuk Allah. Jadi insya-Allah kita belajar untuk, saya pun dah azam insya-Allah untuk cari peluang untuk khuruj fisabilillah 3 hari insya-Allah. Amin. Doakan kebaikan untuk semua, kerana apabila kita cakap, ni saya cakap untuk saya juga, saya pun dulu pernah silap juga, macam komen-komen yang bukan-bukan apa semua. Kita kena tahu sama ada kita percaya ke tak percaya, kita yakin tak yakin, kita kena tahu apa yang kita cakap, apa yang kita sebarkan, apa yang kita type, mengumpat, maki, hamun, sekarang tak nampak, tapi pada satu hari nanti pasti kita akan bertanggungjawab. Bila di hadapan Allah kita bertanggungjawab. Saya pun termasuk saya juga, saya pun dulu pernah komen itu ini, maki, hamun orang. Benda ni sekarang kita tak nampak, mungkin Allah tutup sekarang, tapi besok pasti kita akan perlu dipertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah apabila kita type, apabila kita kongsi, apabila kita sebar benda-benda, apabila kita share dekat kita punya social media, apabila kita type, apa semua ni, kita kena berhati-hati, kerana kita takut walaupun amal kita rasa dah cukup, sekali besok rasa dapat pas masuk syurga, tapi Allah tahan. Sebab apa? Allah. Yang kita pernah cakap, berapa ratus ribu orang tengok, berapa ratus orang, ribu orang tengok, kita nak jawab benda tu. Maka ini peringatan untuk saya, first and foremost, berhati-hati. Kalau tak ada benda baik nak cakap, maka kita jangan, lebih baik kita berdiam diri. Memang betul, saya tak nafikan kita wajib menegur kemungkaran. Dan kita wajib menegur kemungkaran. Kalau orang kata, Alif, kita wajib tegur. Nabi kata kita wajib tegur. Betul. Tetapi kita pula nak kena reflect diri kita. Ada tak Nabi ajar kita tegur macam tu? Maki orang ni, benar. Kau ni tak betul, itu ini. Kalau kita betul nak menegur, pasti ada cara dia. Ada cara ni, ada cara ni. Maka kita fikirkanlah, insya-Allah, kerana kita takut-takut apabila kita tegur orang dengan niat yang baik tapi dengan cara yang salah, bukan orang tu makin dekat dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Itu nak tanggungjawab untuk benda. Orang tu baik-baik, mungkin dia nak dekat dengan agama, tapi sebab kita tegur dia dengan cara yang kurang ajar, dia pun rasa tak nak, kita pula nak kena lagi menjauh diri pula kan, jauh daripada agama. Maka itulah sedikit sebanyak peringatan first and foremost untuk diri saya, dan semoga kita semua dapat ambil manfaat, insya-Allah. Semoga Allah bagi manfaat untuk semua, insya-Allah. Dan saya mohon doa daripada semua, masya-Allah ada 200 orang dalam ni, saya minta mohon doa daripada abang juga. Doakan semoga saya selamat dunia akhirat, dan Allah pilih saya lagi dan lagi untuk saya teruskan usaha ni, jangan sampai tertinggal terus dengan usaha ni, insya-Allah. Amin. Insya-Allah, sama-sama kita doakan untuk abang juga. Insya-Allah, amin. Dan semoga kita semua dapat belajar untuk mendekati Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah. Walau macam mana kita tak baik atau membaik, sekurang-kurangnya kalau tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua, insya-Allah. Jangan tinggal semua. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ali kerana sudi hadir pagi ni. Allah, semua ni kalau ada Allah datang kita. Masya-Allah, kalau saya tersilap. Sama-sama abang pun minta maaf juga jika ada layanan abang yang tak mesra. Abang minta maaf. Jangan rasa serik nak berjumpa abang, harap sangat dapat keluar sama-sama nanti, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mana tahu dapat rezeki abang. Saya ambil nombor abang kat DM, insya-Allah. Nanti abang bagi nombor. Boleh abang pun nak pergi juga tengok GGV tu, nak pergi ziarah ke sana, jumpa kawan-kawan tu, jumpa Nabil. Boleh, insya-Allah. Nak jumpa tu.
Allahu Akbar. Okey, terima kasih Alif. Selamat bersolat subuh nanti insya-Allah. Baik, insya-Allah. Semoga istiqamah. Doakan sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu dia Alif Aziz, sahabat kita. Alhamdulillah. Allah SWT pilih tuan-tuan Kita kena syukur pada Allah SWT sebab apa? Kita dihadirkan insan-insan yang mulia. Kita jangan tengok background orang tu dulu macam mana, tapi bila dia tergolong kalangan hamba Allah yang nak berubah, nak berhijrah, tak kira lah dia artis ke tak artis ke, pelakon ke, kontraktor ke, kita kena bagi semangat. Jangan kita lukakan hati manusia dengan kita mengungkit kisah-kisah silam mereka. Tuan-tuan, saya sebagai seorang DJ radio dulu, nak tinggalkan satu keburukan dulu bukan satu benda mudah tuan-tuan. Bukan satu benda mudah. Jadi janganlah kita hadir dalam kehidupan insan-insan yang macam tu, kita mengungkit kisah-kisah silam mereka, ketelanjuran mereka, kesilapan mereka. Dia boleh melukakan hati. Boleh melukakan hati nak berubah tuan. Lama-lama boleh buat orang tu tak jadi berubah. Kalau dia berhenti niat dia nak berubah, dia kembali pada benda yang dulu balik kerana desakan perkataan-perkataan kita. Tuan-tuan nak tanggung ke dosa-dosa dia yang buat lepas ni sampai dia mati besok. Tak mampu kita tuan. Dosa kita sendiri pun kita tak tahu banyak mana yang Allah dah ampunkan. Kita masih ada lagi rasa kita nak menyakiti hati orang. Bila kita cuba nak mengungkit keburukan satu orang, alah kau dulu macam, itu bermakna kita rasa kita baik. Tuan-tuan, Maulana Husnul, saya pernah dengar bayan Maulana Husnul di Masjid Sri Petaling. Azazil ini, dia satu makhluk yang tidak pernah mengutuk Nabi Adam pun. Dengar siapa tadi? Opah TikTok. Opah TikTok Azazil alaihissalam, dia tak pernah mengutuk Nabi Adam pun. Dia tak pernah kata, ya Allah, Adam ni tanah, Adam ni busuk. Tak pernah pun. Tapi kenapa Allah laknat dia? Kerana dalam hati dia ada rasa ujub, khibir. Dia kata, ya Allah, aku pun hamba, makhluk. Adam pun makhluk. Tapi aku dari api. Aku ni orang lama. Aku ni ilmu lagi banyak dari Adam. Apa salah aku jadi khalifah muka bumi? Dia tak kutuk pun Nabi Adam tuan. Dia cuma rasa diri dia hebat sikit je. Rasa khibir. Rasa ujub. Maka Allah laknat dia sampai kiamat. Jadikan kisah ini pengajaran tuan-tuan. Tak kira lah orang politik ke apa, bukan politik ke, dunia hari-harian kita dengan kawan-kawan kita. Bila kita menegur satu orang tu dengan kesilapan, jangan kita ungkit kisah rasa macam kita ni dah baik sangat. Itu sifat Azazil yang dilaknat sampai kiamat. Dia tak kutuk pun Adam, tapi dia merendahkan kebolehan Nabi Adam sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Sebab di sisi Allah, yang boleh ada rasa khibir, rasa ujub, rasa sombong, takbur ni hanya Allah. Jangan sekali-kali pakai selendang Allah SWT tuan-tuan. Kita buang rasa riak, takbur, ibir, hujub, takbur ni tuan-tuan. Jadi sama-sama kita TikTok sama-sama kita. Saya cakap ni pun untuk diri saya kan, sebab kita pun memang iblis ni ada 70,000 cara nak jerumuskan hati kita. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk mengikuti live bersama DJ Iransyah di channel TikTok TV Khalifah Bangkit. Pelbagai topik dibincangkan, terutama yang berkaitan penghijrahan dari alam kegelapan kepada alam hidayat. Dalam Bicara Santai bersama DJ Iransyah, dunia sementara, akhirat selamanya, apalah sangat. Khalifah Bangkit. Channel TikTok TV Khalifah Bangkit.